Dia kata Malik Abu Hanifah wasairul kufiyin wa jumhur ashabina, mereka mengatakan la yasihu, tak sah, tak jadi. Kalau seorang kafir tu dia bernazar, walaupun hak dia bernazar tu zahirnya serupa dengan cara Islam jugalah, serupa dengan cara Islam juga. Misalnya dari cerita ni, semasa jahiliah nazar nak i'tikaf. I'tikaf tu Masjidil Haram. I'tikaf ni dalam Islam pun ada juga. Masjidil Haram tu tempat yang mulia juga bagi kita. Lagu mana kalau mereka mengatakan tidak sah, tak jadi. Sebab apa? Sebab nazar ini dia mesti kerana Allah. Orang kafir mana ada kerana Allah? Orang kafir mana ada kerana Allah? Sebab hak nazar yang diterima dalam Islam, innaman nadhru mabtughiya bihi wajhullah. Nazar itu hanya yang dilakukan kerana Allah. Taat. Dia kena taat. Benda tu benda taat, baru boleh nazar tu. Dan kerana Allah. Ketika kafir itu, dia tidak ada kerana Allah, kerana benda lain. Sama ada kerana berhala ke, kerana apa-apalah benda lain. Tentu sekali kerana Allah tu tidak ada, maka tidak sah, tak kira. Mereka pegang dengan hal tu lah. Lepas tu hak Nabi SAW kata ni bukan sebagai lanjutan hak dulu. Dia kata oleh kerana benda tu molek, benda tu molek, kamu aufi bin nadhrik tu makna kamu lakukanlah nazar engkau tu. Mana dengan niat yang lain lah, yang dengan niat yang baru, bukan pakai niat hak dulu. Ubahlah niat tu. Tapi benda yang sama, oleh kerana tidak bercanggah, kamu boleh lakukan. Boleh lakukan. Gitu. Mana dari segi bukan wajib situ, dengan makna molek juga kalau nak buat apa, tak apa. Cuma sini masalah jahiliyah disebut. Jahiliyah ni masa bila? Jahiliyah ni sebelum Nabi lahir ke selepas Nabi lahir, sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, ke selepas Islam dah, sebelum hijrah, atau mengikut setengah ulama sebelum Fatih Makkah. Hak mana so? Hak mana so? Macam-macam lah pendapat ulama. Ada yang kata ini sebelum hijrah, jahiliyah ni. Sebab apa yang kata jahiliyah? Sebab zaman tu jahiliyah lebih kuat, orang Islam tidak kuat. Jadi dilihat dari sudut kekuasaan itu, dari sudut pemerintahan, dan orang Islam tidak kuat, tidak ada negeri sendiri. Dari sudut tu. Ada juga mengatakan hak ni sebelum Islam. Sebelum Islam Sayyidina Umar tu sendiri. Sebelum Islam Sayyidina Umar tu sendiri. Jadi jahiliyah ni merujuk kepada keadaan orang tu. Kalau dia tu tidak Islam, jahiliyah lah. Walaupun Islam sudah ada dah, Nabi sudah diutuskan sebagai Rasul dah, tetapi dia tidak Islam lagi. Jadi hak ni merujuk kepada keadaan dia tu pada masa tu ketika dia tidak Islam. Dia ada i'tikaf gini. Padahal Nabi SAW sudah diutuskan dah. Gitu. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat lain pun ada macam-macam lagi. Tetapi yang lebih tepatnya iaitu mengikut keadaan dia tu. Keadaan dia. Pada masa tu Nabi SAW sudah pun diutus sebagai Rasul. Sudah diutuskan sebagai Rasul. Dia tu tidak Islam lagi. Ketika dia tidak Islam lagi, itu maksud jahiliyah. Bukan makna selepas dia Islam dah. Kalau selepas dia Islam dah, sebab itulah mengikut setengah ulama, dia kata hadis ni tak boleh jadi dalil kepada nazar orang kafir. Sebab hak ni hak Sayyidina Umar ni, dia Islam dah, cuma jahiliyah ni masa tu, masa 10 hijrah tu orang panggil jahiliyah. Dari segi kekuasaan kafir lebih kuat. Kekuasaan kafir lebih kuat, kata dia tak boleh jadi dalil. Kalau ikut hak tu, tak boleh jadi dalil lah. Tapi bagi orang yang mengatakan nazar orang kafir itu boleh diterima dan boleh nak buat dalil, dia kata hak ni dalil dia, maka mereka pakai dengan arti jahiliyah tu sebelum satunya, sama ada sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, ataupun selepas Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul tetapi Sayyidina Umar tu sendiri tidak lagi Islam. Dua tu, hak tu lebih kuat. Lepas tu dia kata Mughirah Makhzumi, Abu Thawr,
Bukhari, Ibnu Jarir, lepas tu ada lagi dalam kitab ya, Ibnu Hazm dan lain-lain lagi. Wa ba'du ashabina, kata Imam Nawawi, mereka mengatakan sah. Sah nazar orang kafir ni sah. Hujah mereka, mana hujah mereka? Zahir hadis Umar inilah. Zahir hadis Umar. Golongan yang pertama jawab. Ni pendapat golongan yang kedua ni, hujah golongan yang kedua ni. Mereka mengatakan ini mahmulun 'alal istihbab. Ini dipakai dengan arti molek. Bukan makna wajib mesti dah. Molek kalau nak buat. Dan kalau buat lah ni pun dengan niat yang baru, bukan niat hak dulu, tak sepakat hak tu. Mereka kata gitulah. Yang ni hak serupa dengan kau nazar zaman jahiliah tu, kau buat lah ni. Bukan maknanya pakai hak dulu. Tidak. Pakai ni kerana Allah dah lah sekarang ni. Gitu. Lepas tu Imam Nawawi ada sebut di sini, dalam hadis ini ada dalil bagi mazhab Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya tentang sahnya i'tikaf tanpa puasa. Daripada hadis ni juga salah satu dalil bagi orang-orang yang mengatakan i'tikaf ini tidak disyaratkan kena puasa. Kalau seseorang tu dia nak i'tikaf, boleh i'tikaf, tak ada puasa pun tak apa. I'tikaf tu i'tikaf hak wajib pun. Hak wajib tu maksudnya misalnya dia nazar ke, kita kata itu wajib lah. Dalil juga bahawa sah i'tikaf ni pada waktu malam. Sebab dalam hadis ni sebut malam kan tadi. Sebagaimana sah juga pada waktu siang. Sama ada semalaman atau sebahagian daripada malam, ataupun sebahagian besar daripada malam, boleh berlaku. Dalilnya hadis Umar ini. Adapun riwayat allati fiha i'tikafu yaumin, riwayat yang menyebutkan i'tikaf satu hari itu, dia tidak bercanggah dengan i'tikaf malam ni katanya. Sebab apa? Sebab boleh jadi dia bertanya tentang i'tikaf satu malam, wasa'alahu an i'tikaf yaumin. Boleh jadi juga dia tanya satu hari. Nabi SAW memerintahkan supaya dia menyempurnakan nazar dia. Jadi kesimpulannya sah. Mana i'tikaf tu pada waktu malam saja. Sebab apa? Kira-kiranya boleh dipahami daripada soalan tu, hak malam pun tanya juga, hak hari pun tanya juga. Gitu. Lepas tu dia jawab malam. Hak malam ni maknanya boleh jugalah kalau malam saja pun. Disokong hak ni oleh riwayat Nafi' daripada Ibnu Umar, bahawa Umar bernazar untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Dia pun tanya Rasulullah. Rasulullah pun kata aufi binadrik. Umar pun beriktikaflah satu malam. Rawahu ad-Daraqutni wa qala isnaduhu thabit, hadza madhhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Dan ini juga pendapat Hasan Basri, Abu Thawr, Daud Zahiri dan Ibnul Munzir. Dan inilah yang lebih sahih daripada dua riwayat Imam Ahmad. Ibnul Munzir berkata ini juga diriwayatkan daripada Ali dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Urwah bin Az-Zubair, Zuhri, Malik, Al-Auza'i, Thawri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq. Dalam satu riwayat daripada mereka berdua itu mengatakan tidak sah i'tikaf melainkan dengan puasa. Dan inilah pendapat aktsarul ulama, majoriti ulama. Jadi Imam Nawawi sebut ni majoriti ulama. Maknanya ada khilaf dalam perkara ni. Ada yang mengatakan kalau seseorang itu niat nak i'tikaf, maka dia kena puasa sekali. Dia kena puasa sekali. Jadi bagi orang yang kata boleh i'tikaf tengah malam dan tidak perlu puasa, sebab boleh i'tikaf tengah malam. Bila i'tikaf tengah malam saja ni mana boleh puasa malamnya? Puasa-puasa ni siang. Dia pegang dengan hak tu lah. Orang-orang yang mengatakan hak sebut malam ni sebenarnya dia tidak malam saja, sehari semalam maksudnya. Sebab ada dalam riwayat yang lain kan tak dia sebut hari. Sebut hari. Jadi hak hari tu kita pakai hak tu kata dia. Jadi bila sebut hari maknanya